Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, berjumpa lagi kita. Kali ini saya akan menerangkan 1.2 iaitu mengaplikasikan konsep peristiwa. Okey, apakah dia peristiwa? Peristiwa ialah semua kesudahan yang memenuhi syarat. Okey, yang memenuhi syarat tertentu dan adalah suatu subset bagi ruang sampel. Okey, kita lihat contoh. Contohnya ruang sampelnya ialah 5, 7, 9, 11, 13 dan 15. Okey, A ialah peristiwa mendapat gandaan 5. Apa yang dimaksudkan dengan gandaan 5? Bermaksud dalam pengetahuan kamu mesti tahu gandaan 5 iaitu 5, 10, 15, 20, 25 dan seterusnya. Okey, dia jalan 5, 5, 5, 5. Tapi dalam berdasarkan ruang sampel kita, gandaan 5 hanya ada 5 dan 15. Sebab tu yang memenuhi peristiwa A dengan syarat gandaan 5 ialah 5, 15 saja. Okey, B ialah peristiwa mendapat nombor 1 digit. Tengok dia punya syarat nombor tapi dia adalah 1 digit. Kamu kena ingat untuk kita dapatkan dia punya kesudahan yang memenuhi syarat nombor 1 digit ini adalah berdasarkan ruang sampel di atas. Maksudnya nombor-nombor yang kita pilih mesti dalam lingkungan ruang sampel yang ini. Jadi nombor 1 digit 5, 7, 9. 11, 13, 15 kita tak ambil, kita tak tulis sebab itu adalah nombor 2 digit. Okey. Kita tengok soalan nombor 1, selesaikan baik. 7 kepingkat dimasukkan ke dalam sebuah kotak. 7 kepingkat dimasukkan dalam sebuah kotak. Kad tu ialah TERBAIK. Semua ni dimasukkan ke dalam kotak. Sekepingkat dipilih secara awak daripada kotak itu. Maksudnya kita ambil sekepingkat daripada kotak. Kita agaknya ataupun kita mungkin dapat apa? Uji kaji kita ialah kita ambil sekepingkat daripada kotak ini. Okey, soalannya ialah tulis ruang sampel. Apa dia maksud ruang sampel? Ruang sampel ialah semua kesudahan yang mungkin bagi uji kaji itu, bermaksud semua kesudahan yang mungkin ataupun keputusan yang mungkin apabila kita ambil sekepingkat daripada kotak ini. Okey. Cuba kita tengok berdasarkan uji kaji. Baik. Ingat dalam kotak ni tadi ada kad huruf TERBAIK. Okey, kita cuba ambil sekepingkat daripada kotak ini. Yang mungkin keluar ialah huruf A. Okey, katalah kita cuba lagi. Masukkan balik kat tadi, kita cuba lagi sekali. Agak-agaknya kita dapat apa? Kita dapat E. Okey, kita cuba lagi. Kita mungkin dapat B pula. Kita cuba lagi. Dapat E. Okey, kita cuba lagi. Kita dapat B. Masukkan balik, kita cuba lagi. Agak-agaknya kita dapat apa? Okey, yang akan keluar. Okey. Bermaksud sekarang ialah keputusan yang kita mungkin akan dapat apabila kita ambil sekepingkat daripada kotak ni yang dinamakan ruang sampel, kita akan dapat, mungkin kita akan dapat huruf T, mungkin kita akan dapat huruf E, kita mungkin dapat huruf R, kita mungkin dapat huruf B, kita mungkin dapat huruf A, kita mungkin dapat huruf I, kita mungkin dapat huruf K. Okey? Itu dinamakan ruang sampel, iaitu semua kesudahan yang mungkin. Soalan seterusnya,
tulis peristiwa di mana huruf konsonan dipilih. Okey, nampak. Syaratnya ialah huruf konsonan. Apa di huruf konsonan? Selain daripada huruf vokal. Satu lagi huruf vokal kan? Apa huruf vokal? Huruf vokal ialah A, E, I, O, U. Jadi selain daripada huruf ini ialah huruf konsonan. Jadi jawapan huruf bagi B ialah kita labelkan konsonan sebagai K, maka kita mungkin akan dapat huruf T, R, D, K. E tak boleh huruf vokal, A huruf vokal, I huruf vokal. Kita mungkin dapat T, kita mungkin dapat R, kita mungkin dapat K. Okay, ini maksudnya peristiwa kesudahan ataupun keputusan yang mungkin kita akan dapat di mana syaratnya ialah huruf konsonan. Okey, soalan nombor 2. Sebiji dadu dilambungkan. Okey, kalau kamu perhatikan dadu ni mempunyai nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6. Okey, jadi ruang sampel kalau kita lambungkan dadu, kita akan dapat, mungkin kita akan dapat nombor 1, mungkin dapat nombor 2, mungkin dapat nombor 3, mungkin dapat nombor 4, mungkin dapat nombor 5, mungkin juga kita akan dapat 6. Okey, ini ruang sampel. Tapi dia suruh kita tulis setiap peristiwa V, iaitu peristiwa mendapat nombor ganjil. Kita dapat nombor ganjil. Okey, berdasarkan ruang sampel nombor ganjil adalah 1, 3 dan 5. Jadi kita pun tulis V ialah kita mungkin dapat nombor 1, kita dapat nombor 3, kita mungkin dapat nombor 5. Jadi kita hanya keluarkan yang nombor ganjil saja berdasarkan syarat dia. Bagi soalan P pula, W ialah peristiwa mendapat nombor lebih daripada 4. Lebih daripada 4. Kalau kita tengok 4 ni kita tak boleh ambil sebab dia sama dengan 4 kan. Dia nak syaratnya ialah lebih daripada 4. Jadi nombornya ialah nombor 5 dan 6 sahaja. Okey. Peristiwa ialah yang memenuhi keputusan yang kita dapat berdasarkan syarat yang diberi. Okey, seterusnya kita tengok muka surat yang ketiga. Soalan nombor 2. Satu huruf dipilih secara rawak daripada perkataan si putih. Okey, maksudnya kita ambil satu, kita cabut satu daripada perkataan si putih ni. Apakah keputusan yang mungkin kita akan dapat? Soalan A ialah tulis ruang sampel, iaitu semua kesudahan yang mungkin. Maka apabila kita buat uji kaji, kita mungkin akan dapat huruf S, huruf I, huruf P, huruf U, huruf T, huruf E, huruf H. Ini ialah semua kesudahan mungkin apabila kita ambil satu secara rawak. Okey, soalan B. Tulis peristiwa di mana huruf vokal. Okey, tadi kita dah tengok dah huruf vokal ialah huruf A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Jadi U boleh, E boleh, I pun boleh. Maka huruf vokal yang kita mungkin akan dapat ialah huruf I, huruf U dan huruf E. Okey. Lagi sekali perlu diingatkan bahawa syarat ini mesti berdasarkan ruang sampel. Okey. Mesti berdasarkan ruang sampel. Kamu tak boleh pilih huruf-huruf yang lain selain daripada ruang sampel. Okey, soalan nombor 3. Satu nombor 2 digit ditulis. Nombor 2 digit ditulis. Okey. Jadi kalau kita tengok nombor bermula dengan 0, 1, 2, 3 semua tu kan. Jadi tapi dia nak sini ialah situasinya ialah nombor 2 digit.
Jadi ruang sampelnya ialah nombor 10. Nombor 9 kita tak boleh ambil sebab nombor 9 ialah satu digit. 10, 11, 12, 13, banyak sehinggalah yang paling akhir nombor digit ialah 99. Okey, jadi maksudnya nombor-nombornya di dalam lingkungan ini sahaja. E ialah peristiwa menulis nombor kuasa 2 sempurna. Apa yang dimaksudkan dengan nombor kuasa 2 sempurna? Kuasa 2 sempurna. Okey, nombor kuasa 2 sempurna, contoh saya pilih nombor 1. Kalau saya kuasa 2 kan, saya akan dapat jawapannya 1. Nombor 2, kalau saya kuasa 2 kan, saya akan dapat jawapannya 4. 3 kuasa 2 dapat 9. 4 kuasa 2 dapat 16. 5 kuasa 2 dapat 25 dan seterusnya lah. Kalau 6 kuasa 2 dapat 36. Okey, jadi nombor-nombor ini 1, 4, 9, 16 dan 25 ni kita panggil sebagai nombor kuasa 2 sempurna. Nombor kuasa 2 sempurna. Okey, maksudnya nombor yang terhasil apabila kita kuasa 2kan sesuatu nombor. Nombor-nombor ini 1, 4, 9, 16, 5 kita panggil nombor kuasa 2 sempurna. Okey. Sekali lagi perlu diingatkan bahawa ruang sampel kita nombor 2 digit. Nombor 2 digit. Nombor tu ialah 10 sampai 99. Tapi bagi E, peristiwa mendapat nombor kuasa 2 sempurna. Okey. E ialah peristiwa menulis nombor kuasa 2 sempurna. E ialah peristiwa. Jadi bila kita pilih daripada ruang sampel ini, apakah kita mungkin akan dapat nombor kuasa 2 sempurnanya ialah kita tak boleh kata 10. Kenapa tak boleh kata 10? Sebab 10 ni tidak tersenarai pun dalam nombor kuasa 2 sempurna. Jadi kita bermula dengan 4 pun kita tak boleh ambil walaupun dia tersenarai, tak boleh ambil sebab 4 ini tiada dalam kita punya ruang sampel. Jadi kita bermula dengan nombor 16. Jadi 16, 25, 36, 7 kuasa 2 49, 8 kuasa 2 64, 9 kuasa 2 81, 10 kuasa 2 100, 100 tak boleh masuk. Jadi ini saja nombor-nombor yang memenuhi syarat iaitu kuasa 2 sempurna. Baik, soalan B pula. F ialah peristiwa menulis nombor yang digit-digitnya sama. Digit sama. Okey. Digit sama maksudnya contoh dalam kes ini ialah 11. Samalah. Digit yang pertama ialah 1. Digit yang kedua ialah 11. Okey. Jadi F ialah digit yang sama. Ingat lagi sekali kita mesti ambil daripada ruang sampel. 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99. Itu adalah nombor yang terakhir dalam ruang sampel. Okey. Nombor 4. 2 biji dadu dilambungkan. Tentukan sama ada setiap peristiwa berikut mungkin atau tidak. Okey. Uji kaji ialah kita baling 2 biji dadu. Bila kita baling 2 biji dadu, kalau kita perhatikan, dadu yang pertama ni
Dadu yang pertama ni mengandungi nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama juga dadu yang kedua ni mengandungi 1, 2, sampai 6. Dan seterusnya lah kan. Okey. Mungkin atau tidak F ialah peristiwa hasil tambah dua nombor daripada I ialah 20. Okey, cuba kita tengok kalau kita buat uji kaji, kita tengok. Dua biji dadu. Okey, ni satu dadu. Kita pilih dua. Baik, dua biji dadu Kali pertama, nampak? Dadu yang pertama, buah dadu yang pertama kita pilih 2 dengan 5. Kalau ikut tadi ialah hasil tambah apa tadi Okey. Hasil tambah 2 nombor dia peroleh ialah 20. Baik, kita tengok 20. Dadu yang pertama 2. Dadu yang kedua ialah 5. Kalau kita tambah ni dapat dah 20. Kalau ikutkan situasinya tak dapat. Kalau kita tambah dapat 7 kan. Okey, kita cuba balik lagi. Kita dadu pertama mungkin dapat 5, dadu kedua dapat 5 juga. 5 tambah 5 dapat 10. Tak mungkin. Okey, kita cuba balik lagi. Dadu yang pertama 2, dadu kedua 4, 6. Okey, andai katalah dadu yang pertama ni keluar 6. Dadu yang kedua ni keluar 6. Kalau kita tambahkan 2 ni, 6 tambah 6, kita akan dapat 12. Jadi, jawapannya adalah tidak mungkin. Okay? Tidak mungkin kita akan dapat. So, soalan A, mungkin ke tidak? Peristiwa hasil tambah 2 nombor ialah 20. Kalau dadu yang pertama kita dapat 6, dadu yang kedua pun kita dapat nombor 6, kalau kita tambah ialah 12. Ini yang paling tinggi ni. Jadi ini jawapan bagi A ialah tidak mungkin. Soalan B, peristiwa mendapat 2 nombor ganjil. Okey. Peristiwa mendapat 2 nombor ganjil. Kita tengok lagi sekali. Yang ni dua-dua genap. Mungkin tak kita dapat dua-dua ganjil? 1 dan 3. So jawapannya adalah mungkin. Jawapan B mungkin. Okay. Soalan nombor 5. Sebuah beg berisi 3 biji bola hitam. 3 biji bola hitam dan 4 biji bola biru. 2 biji bola dikeluarkan berturut-turut daripada beg itu. Tentukan sama ada peristiwa berikut mungkin atau tidak. Okey, apa dia punya syaratnya ialah 2 biji bola yang dikeluarkan ialah sama warna. Okey, mungkin tak kita ambil satu daripada sini ataupun kita keluarkan 2 daripada sini, kita mungkin dapat satu hitam, satu biru. Okey, tapi dia tanya mungkin tak dua-dua ni sama yang kita keluarkan sama warna. Okey, kita kalau keluarkan mungkin kalau kita keluarkan kita tengok kita mungkin dapat dua-dua berwarna hitam. Jadi jawapannya adalah untuk soalan A adalah mungkin. Okey. Bagi soalan B, peristiwa mendapat 2 biji bola berwarna putih. Mungkin tak? Ada tak bola dalam ni berwarna putih? Tiada. So jawapannya ialah tidak mungkin. Tidak mungkin Jadi daripada sini sebenarnya
apa yang kita belajar tentang peristiwa. Peristiwa ialah kesudahan, tetapi kesudahan yang memenuhi ataupun berdasarkan syarat. Okey, sebelum ni yang kita belajar ialah ruang sampel. Katalah ruang sampel, setnya iaitu. Okey, berdasarkan ruang sampel ini, kita cari apakah kesudahan yang mungkin berdasarkan syarat, iaitu kita panggil peristiwa. Jadi sebenarnya unsur yang ada dalam peristiwa ini hanya meliputi apa yang ada dalam ruang sampel. Sebab itu kita kata P ialah subset kepada peristiwa ialah subset kepada ruang sampel. Okey, saya harap kamu dapat faham apa yang kita telah pelajari hari ini, iaitu kita belajar tentang konsep peristiwa. Okey, peristiwa. Lagi sekali, apakah dimaksudkan dengan peristiwa? Peristiwa ialah semua kesudahan yang memenuhi syarat tertentu. Semua kesudahan yang memenuhi syarat tertentu.